Untuk bersama dengan anda, kita ada Ustaz Muhammad Abdul Alamin di Konti IKIM. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, semangat Ustaz kan. Setelah lama tak ada dalam Konti, hari ini bersama. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz hadir ke Konti untuk bersama dengan rakan-rakan. Dan kali ini kita nak sambung lagi untuk tahun 2020 ni, kita sambung untuk perkongsian rantaian Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga. Dengan kali ini, minggu ini kita ada bawakan nama Allah SWT Al-Haqqu. Ustaz, betul kan? Kita kongsikan awalan ini, mukadimahnya Ustaz, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Dirahmati Allah, dijikati kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, abang-abang serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ni kita dapat sama-sama berada pada tahun baru 2020. Okey. Sebelum kita mulakan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Haqqu ni, kita mukadimah dulu lah tahun baru ni kan. Okey. Semangat tahun baru. Ambil. Dalam dunia ni ada dua cara kiraan tahun. Dalam dunia ni satu kiraan tahun melalui kitaran matahari, satu kiraan tahun melalui kitaran bulan. Okay. Biasanya orang-orang timur dia menggunakan kiraan tahun dengan menggunakan bulan. Orang-orang timur orang Arab sendiri, orang Yahudi sendiri, Bani Israel dia ada bulan dia kan. Kalau kita orang timur, orang Melayu kita sendiri ada kiraan tahun mengikut bulan. Kalender kita kan. Orang Jawa dia ada kiraan bulan, orang Thailand ikut bulan, orang Jepun ikut bulan. Jadi kiraan tahun kita adalah kiraan ikut bulan kitaran bulan. Bagi orang barat dia kiraan tahun dia menggunakan kitaran matahari. Okey, kitaran matahari ni nak senang kira dia sudah musim dan sebagainya. Jadi kitaran matahari setahun ada 365 hari. Bukan. Oh, bukan. 365 hari suku. Suku, betul lah. Saya tak lompat tu. Kita lompat 365 hari suku. Bagi tahun kiraan bulan kita ada 354 hari. Lebih kurang ada 11 hari beza antara tahun kiraan matahari dengan kiraan bulan. Okey. 11 hari. Yang menariknya di JKT, ketika Allah Subhanahu wa taala ceritakan mengenai kisah Ashabul Kahfi yang Allah tidurkan di dalam gua dalam surah Kahfi kan. Okey, Allah sebut Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Allah tak sebut 309 tahun, 309 tahun. Jadi ulama tafsir kata apa? Ini mukjizat Al-Quran ni. Sebab apa? Kalau kiraan matahari dia jadi 300 tahun. Kalau kiraan bulan dia jadi 309 tahun. Masya-Allah. Maknanya dua-dua Allah sebut diraikan. Mana kiraan matahari dan kiraan bulan. So bila kita sebut 2020, kita tahun 2020 daripada kiraan matahari. 2020 ni mana bermula daripada Nabi Isa lahir. Nabi Isa lahir pada tahun 1 Masihi. Sebab tu 2020 Masihi. Kalau kita maknanya kiraan bulan yang masyhur dalam dunia Islam adalah bermulanya Nabi SAW berhijrah. Dah 1441 tahun mana bermula hijrah. Kiraan tahun Adam. Kiraan tahun Adam. Ada ke Ustaz? Nabi Adam AS diturunkan lebih kurang 10,000 tahun dulu. Mana Nabi Adam sampai Nabi Isa 8,000 tahun. Isa ke kita 2,000 tahun. Jadi tahun kita sekarang 10,020 lah. Lebih kurang lah ya. Lebih kurang betul. Berdasarkan bandar yang paling tertua di dunia adalah bandar Jericho. Jericho tu the oldest and the lowest city in the world. 10,000 tahun lebih kurang. Nabi Adam AS lebih kurang 10,000 tahun baru diturunkan. Habis tu Dunia ni dah berjuta-juta tahun lah. Tapi Adam AS diturunkan dalam 10,000 tahun lebih kurang. Habis tu ditemui satu jasad kan, contoh piramid kan, dikaji struktur kulitnya berbelas ribu tahun kan. Kalau betul berbelas ribu tahun itu macam manusia, tapi bukan insan yang Allah sebut dalam Quran. Sebab Allah sebut insan ni adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, adalah merujuk kepada Adam alaihissalam. So selamat tahun baru 2020. Maksudnya kita berkenalan sikit dengan tahun ni. Kan ilmu baru kan. Tambah ilmu. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian dan rahmat Allah sekalian kan. Okey. Semakin hari
Dan saya dengan izin Allah SWT, dengan rezeki kat hati, kita handle Pesona di Zahra ni. Dan kita tengok ni pengalaman peribadi saya sendiri. Semakin hari pengurusan emosi adalah semakin teruk. Atas statistik Kementerian Kesihatan sendiri pada tahun 2020 ini, banyak orang yang tergolong daripada sakit jiwa, sakit mental. Kenapa? Mental tak stabil, emosi tak stabil. Kedua tertinggi lepas jantung tu, Ustaz. Kedua tertinggi selepas jantung. Maknanya benda tu kronik sebenarnya. Sebenarnya bukan saja di Malaysia tapi di dunia. So kita bawakan pada tahun 2020 ni kesinambungan pada Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga. Sebab apa? Sebab Asmaul Husna ni adalah satu pengurusan emosi yang telah lama dah. Kalau Imam Ghazali itu disusun mengenai ilmu tasawuf, begitu dengan zikir-zikir, dah 1000 tahun dah. 1000 tahun dah pengurusan emosi yang berjaya menyelesaikan masalah emosi manusia. Daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada nama-nama Nabi SAW, daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita bawakan pengurusan emosi yang sejak dulu yang berjaya menyelesaikan masalah emosi manusia. Di tahun 2020 ni kita teruskan kesinambungan daripada tahun lepas, iaitu kita habiskan tahun insya-Allah 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat mengimbangkan emosi yang tidak stabil bagi diri kita manusia kan. Jadi ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, saya mendoakan yang mudah-mudahan tahun 2020 ni pertama sekali iman kita makin tinggi. Amin. Okey, amin ya rabbal alamin. Yang keduanya, Allah bantulah segala apa yang kita uruskan. Maknanya apa pun kita uruskan kan, maknanya sama ada kita berhadapan dengan kehidupan yang lebih mudah ataupun lebih sukar, apa yang penting Allah bantu. Sebab orang yang dibantu Allah, orang yang akan senang hidup dia. Okey, kita susah ke apa semua tu sebenarnya itu adalah bahagian masing-masing. Tapi apabila ada masalah, diberi jalan keluar bagi masalah besar pun agak kecil. Betul Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, diberi jalan keluar bagi segala permasalahan. Jadi maknanya diberikan kita bantuan segala urusan kita, diberi kesihatan. Kesihatan kita mudah terus bagus. Ibu-ibu kakak, saya faham ada abang-abang ayah-ayah yang mungkin 2020 sangat mencabar, pekerjaannya sudah tidak ada kan, tapi kesihatan satu aset yang sangat penting. Walaupun anda kata abang, saya pening lah macam nak kerja pun semua, ada kesihatan jangan rusing. Dan kalaulah anda kata dekat Malaysia ni kerja tu kita kata susah, takkanlah Bangladesh penuh kat Malaysia, Indonesia penuh kat Malaysia. Baru-baru ni pemutihan kan, 100,000 lebih serah diri untuk maknanya hantar pulang for good. Maksudnya kalau kata pepatah Melayu kita, kalau tempat mana ada gula, di situlah akan ada semut yang menghurung dia. Maknanya insya-Allah kerja kat Malaysia ada insya-Allah. Tapi mudah Allah sesuaikan dengan diri kita insya-Allah. Itu saya doakan yang kebaikan kepada seluruh pendengar Pesona Zahra. Okey, itu mukadimah kita. Dua mukadimah. Okey, mukadimah kita itu pada tahun 2020 ni sebelum kita masuk kepada Allah Al-Haq insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi kita akan masuk untuk Al-Haq nanti, tapi kita mesti lihat dulu untuk anda kemudian jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami menerusi Pesona di Zahra. Di konti IKIM untuk perkongsian kita Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Haqqu. Ustaz, kita mulakan dengan perkongsian kita silakan. Okey, ibu kakak tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala Al-Haqqu, iaitu Allah yang maha benar dan sentiasa dalam keadaan benar. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi panduan pada kita. Pertama sekali Allah bagi panduan melalui para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi-nabi ni dia ada 124,000 orang mengikut fatwa Ibnu Hajar. 124,000 orang Daripada 124,000 orang, 313 dilantik menjadi rasul. Dia bagi panduan dekat kita. Contoh kan, saya baru balik daripada Pakistan. Okey, dekat sana ni antara benda yang orang ramai tak perasan, dia ada gunung-gunung yang cantik. Dan sebenarnya orang-orang daripada Eropah, daripada US yang kaki-kaki mountain, kaki-kaki banyak gunung ni, macam DJ kat IT kita, saya tengok selalu banyak gunung kan. Dekat sana adalah destinasi untuk panjat gunung yang memang cantik-cantik dan tinggi yang sangat bagus. Okey. Bila satu orang nak pergi panjat gunung, pertama kali sampai, dia kena ada guide. Sebab gunung ni dia ada jalan dan laluan dia. Walaupun kita ada peta, kita susah nak sampai untuk sendiri. Dia kena pertama kali kena ada orang bawa.
Okey. Kita dalam hidup dunia ni, kita nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat berliku. Jadi maknanya Allah datangkan para rasul, para nabi itu untuk guide kita. Guide daripada sudut yang realiti nampak. Macam mana jalan nak baik. Contoh dalam, bagi orang yang beriman, para nabi antara yang paling ditekankan, diajar mengenai kekeluargaan. Sebab keluarga sangat penting dalam agama. Dalam Islam, dalam agama para nabi terdahulu. Kenapa? Ketika sahabat Ja'far bin Abi Talib pimpin maknanya hijrah pertama ke Habsyah, orang kafir kan datang bertemu dengan Raja Habsyah, kata jangan melindungi dia lah kan, maknanya pulangkan balik dia ke tanah Mekah, jangan kan, dia orang semua tak betul, dia orang semua nak ajarlah sesat. Raja Habsyah waktu tu ajar agama Nasrani. Dia kata pada Ja'far, dia kata okey, boleh kau terangkan apa yang kau kata Nabi baru kau ni bawa, apa? Antaranya yang dicerita oleh Ja'far bin Abi Talib adalah mengenai kekeluargaan. Kami diajar untuk menghormati wanita, kami diajar untuk menghormati isteri kami, anak perempuan kami. Orang Arab waktu tu sangat, maknanya dengan perempuan ni anggap rendah lah. Kan diketawakan oleh orang Arab. Tengok kan, apa nak hormat wanita. Kan Raja Habsyah waktu tu dia diam. Dan dia kata tidak ada satu orang Nabi yang diutuskan melainkan mereka akan mengajar mengenai kekeluargaan dan juga menghormat kepada wanita. Sebab itulah Raja Habsyah melindungi orang Islam pada hijrah pertama. Jadi maknanya guide, diajar Nabi itu secara realiti macam mana tentang kekeluargaan. Dan hadis pun Nabi sebutkan, maknanya khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik aku contohkan pada ahli keluarga aku. Maknanya Nabi ajar tu sebagai guide, panduan yang realiti, nampak macam mana keadaan-keadaan dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Haq, pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kita ni nabi-nabi sampai kepada nabi terakhir, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah khatamul anbiya. Selepas Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Kalau ada orang mengaku nabi selepas itu, tidak ada nabi lagi. Jadi siapakah nabi ketika kebejatan umat ataupun siapa nak mendidik? Maka Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu waris pada Nabi. Maka rujuklah pada orang yang berilmu. Dan kita pun disuruh untuk menjadi orang yang berilmu. Okey, jadi itu pertama sekali, Allah Al-Haq, Allah yang Maha Benar, diajar kepada kita untuk maknanya kepada kita satu panduan, itu para nabi. Yang keduanya iaitu kitab, kan? Kitab. Dan dalam dunia ni kitab diturunkan ada 4: Zabur, Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Okay? Dan ada suhuf-suhuf. Okay? Tapi suhuf-suhuf dan kitab-kitab yang sebelum ini tidak ada satu jaminan dia kekal. Sebab itu ahli kitab yang berkepentingan, ibu-ibu, ayah, kakak sekalian, diubah kitab, diubah ajaran nabi-nabi terdahulu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir bagi rantaian para anbiya alaihi wassalatu wasalam, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan panduan pada kitab. Dan ketika itu Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang akan memeliharanya. Maksudnya ada dua panduan. Pertamanya Al-Quran, pertamanya para nabi itu sendiri. Yang keduanya Al-Quran. Allah Al-Haq, Allah yang Maha Benar, nak supaya kita berjalan dalam keadaan siratal mustaqim, jalan yang benar. Dua panduan ini. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut pada kita, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang pada dua benda ni, maka kamu tidak akan sesat. Lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnatu rasulih. Kitab Allah dan sunnah Nabi. Kitab Allah tu maknanya Al-Quran tu sendiri, sunnah Nabi tu apa yang Nabi tunjukkan kepada kita tu. Jadi ini dua panduan kita lah ya. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, dalam konteks rumah tangga pada hari ini, yang penting bila kita tengok rumah tangga, saya memerhatikan adalah pengurusan emosi yang sangat teruk dah sekarang. Sekarang ni kebejatan akhlak sebenarnya. Pengurusan emosi yang sangat teruk. Orang tak tahu mengurus emosi. Kan? Saya tengok dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, orang bahas bab hukum alhamdulillah banyak. Kat masjid-masjid banyak percaya sembahyang, pasal puasa, fiqah sebagainya. Orang cerita mengenai hukum boleh ke tak boleh, syirik dan sebagainya banyak. Tapi tauhid kan. Tapi orang cerita mengenai pengurusan emosi, terutamanya fokus pada rumah tangga, tak banyak sebenarnya. Sebab rumah tangga ni ada satu gedung pahala. Oleh kerana dia gedung pahala, syaitan takkan suka. Betul.
syaitan akan usaha untuk menghancurkan rumah tangga. Salah satu cara nak masuk dalam hati kita adalah dengan emosi kita. Emosi yang tak stabil, dengan nafsu, dengan hati yang panas. Dia akan mengucar-kacirkan benda tu. Sebab tu, dan antara yang penting dalam rumah tangga kita adalah daripada Quran, daripada hadis, kita tengok macam mana menguruskan emosi kita ni. Kan, sebab Allah tu subhanahu wa ta'ala hak, Allah tu benar. Dia nak supaya kita berjalan dekat yang benar. Dalam konteks lebih detail lagi, iaitu dalam rumah tangga, kita kena tengok macam mana Islam mengajar kita untuk kita ni dalam rumah tangga ni menguruskan emosi. Sebab emosi orang tak sama. Emosi orang tak sama. So macam mana antara kita dengan isteri kita, kita dengan suami kita, kita dengan isteri kita, kita kena iktiraf orang adalah tak sama. Dan sebab itu apabila kita faham benda ni, kita akan cari macam mana nak mencari kesatuan dari sudut emosi. Nak cari kesatuan emosi bukan dengan nafsu kita. Dan dia adalah dengan apa yang Allah turunkan. Sebab tu Allah sebut, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Kamu bertengkar kepada satu benda, baliklah kepada Allah dan juga Rasul. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, saya nak bawa satu cerita, saya nak bawa satu kisah. Okey. Saya dalam maknanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada kita kongsikan baru sampai emosi dalam Pesona Zahra ni, kadang-kadang dijemput untuk di luar sana, kan, kita kongsikan juga dalam ceramah-ceramah kita, kan. Berapa ramai orang yang pada hari ini apabila kita bagi perkongsian, kan, bahawa orang itu tidak sama, maka baru sedar dalam perkongsian, dalam kursus dan ceramah baru sedar kita jenis orang yang dipanggil sebagai orang yang orang hati. Orang hati ni people oriented tau. Dia fikir bagi pihak orang. Kita fikir bagi pihak orang tau, kan. Kita tengok suami kita kan, dia nak air tak? Oh, kita pun bagi air. Kita fikir bagi pihak orang. Oh, masya-Allah. Hebat ni orang-orang macam ni. Okay. Kita fikir bagi pihak orang. Dan kita ingat semua orang macam tu. Tak itu semua macam mana kita. Tak semua orang sama tau. Kita jenis fikir bagi pihak orang, fikir bagi pihak orang. Tak semua orang fikir bagi pihak orang. Lepas tu kita rasa macam, aku fikir orang, kenapa orang macam tak fikir, macam aku tak perasan, kenapa orang macam ni pun, ni common sense pun tak boleh tahu ke? Tak semua orang macam tu. Sampai hati dia buat saya macam tu. Dia tak faham ke? Tak faham ke? Dia tahu ke? Orang tak sama. Allah jadikan manusia tak sama. Ada orang yang memang detail. Orang ni jenis detail. Bertanggungjawab detail. Orang kalau detail dengan tugasan, orang suami kita kalau jenis orang memang detail, isteri kita jenis orang detail dengan tugasan apa semua, dia detail, fokus dia pada tugasan dia, fokus dia pada detail, pada pengurusan rumah tangga dan sebagainya. Jangan kita nak harapkan dia tu romantik. So bila orang tu memang dah detail, memang tak adalah kemanusiaan dia kurang bagi dia lah. Dia cakap banyak tu tiba-tiba membebel gitu kan. Maksudnya itu jenis orang yang berbeza yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Jadi kita kena faham, dan benda ni Al-Quran sebutkan, hadis sebutkan jenis-jenis orang yang berbeza. Ada orang yang memang fikir bagi pihak orang, ada orang jenis orang yang detail. Bila detail pula dia fokus pada tugasan. Kalau kita saja nak merengek-rengek dan mengadu-ngadu mengenai perasaan, memang tak dilayannya. Tak kenapa. Kalau kita cerita satu benda, bang, saya ni sakit gigi lah bang. Kita cerita dengan harapan dia, kesiannya sayang abang, kita macam tu lah kan. Tapi dia, bila kita cerita masalah, masalah perlu diselesaikan. Sakit gigi, jom kita pergi klinik sekarang. Maknanya masalah adalah benda yang perlu diselesaikan sekarang. Bagi kita kadang-kadang ada setengah orang yang masalah adalah nak manja-manja lah, nak melendit lah kan, nak melesik lah. Orang berbeza, ibu kakak tuan-tuan sekalian. Ada orang dapat masalah, ini masalah, okey, so what, nak buat apa? Jom kita pergi klinik, jom sekarang. Masalah ada benda perlu selesaikan. Abang ni maknanya tak romantik lah bagi saya. Kita bagi jenis orang yang kita nak mengajuk-ajuk, kita nak macam nak manja-manja, nak pujuk-pujuk. Abang ni tak romantik lah, kan? Dia tak romantik. Ini masalah ni. Apa lagi saya tak bagi kat awak ni? Apa lagi saya tak bagi? Saya sediakan. Awak tak romantik. Ini masalah perlu diselesaikan. Dia bukan nak cerita benda perasaan. Ibu-ibu, akak-akak, orang tak sama. Jadi Nabi SAW ajar kepada kita, biar kita aware, biar kita faham benda ni. Jadi bila kita faham orang tak sama,
kita punya toleransi kita akan besarkan lah. Jadi kita punya toleransi itu dalam Islam sebahagian daripada pengajaran ihsan. Kan ihsan ni maksudnya dengan cara kita membesarkan toleransi kita. So ni maknanya circle of tolerance kita, toleransi kita besarkan. Kita faham, oh orang berbeza, suami aku tak sama, isteri tak sama. Dia adalah romantik, isteri kita jenis romantik. Mana dia faham, dia fikir bagi pihak orang kan. Kita dia sediakai, oh bagus. Oleh kerana dia adalah sangat memahami sudut emosi kita, sikit-sikit dia adalah nak sediakan hak kita apa semua. Maknanya apa? Dia akan fikirkan semua benda kita, sampai apa kita tak buat pun dia tolong fikirkan juga. Abang ni lambat-lambat ni meeting ke jumpa perempuan lain. Dia tolong fikir. Dia tolong fikir bagi pihak orang. Jadi okey, nice, dia tolong sediakan kita. Tapi maknanya apa? Dia fikir semua benda kita punya pun dia fikir juga. Dan memang dia jenis yang busy mind. Kita pernah bahas. Kita pernah bahas. Sibuk dia. Kita pernah bahas satu tajuk, orang yang jenis minda kepoh kita panggil minda kepoh. Dia akan fikir bagi pihak orang, fikir bagi pihak suami. Ini lambat ke surau ni, ya je, jangan bawa WhatsApp lah tu. Tapi dia nice. Sebab apa? Dia fikir bagi pihak kita. Jadi balik-balik dia akan fikir, abang ni nak air kot, dia akan buat kain. Orang yang macam gini, mana dia akan fikir semua bagi pihak kita sampai kita rimas contohnya. Okey. Orang yang fokus tugasan pula, sebab dia fokus tugas bagus, sama aku rumah disediakan kita apa semua kan. Maksudnya bila dia fokus tugasan, dia tak fokus pada emosi pula, kan berbeza benda tu. Jadi kalaulah dia kata orang jenis macam ni kahwin dengan orang macam ni dan kita tak faham, memang bergaduh tu pada benda yang tak perlu pun. Dan bergaduh tu pada benda tak perlu pun. Jadi diajar oleh Nabi SAW bahawa ihsan ni circle of tolerance. Kita besarkan toleransi kita, maka kita akan saling give and take lah, maknanya memberi dan juga kita saling berlapang dada kepada satu benda tu. Ibu kakak tuan-tuan sekalian, rumah tangga tidak dibina dengan apa yang kita dapat. Rumah tangga dibina daripada apa yang kita beri. Kan? Kita tak boleh cakap, abang tak sayang saya, abang tak sediakan benda ni. Rumah tangga bukan dibina dengan cara macam tu. Rumah tangga dibina dengan apa yang kita beri, kan? Apa yang kita buat untuk anak kita, suami kita, isteri kita. Itulah pembinaan rumah tangga. Sebab tu rumah tangga ni pengorbanan dipanggil. Ibu kakak tuan-tuan sekalian, apabila kita melihat sebuah rumah tangga yang bahagia, kita tengok kan kat dalam surat khabar ke, TV ke, radio ke, anugerah rumah tangga contoh 2020, dapat liputan akhbar dan sebagainya kan. Maksudnya kita sedang melihat seseorang sedang berkorban untuk rumah tangga itu. Betul. Kita sedang melihat orang sedang berkorban rumah tangga tu untuk dapat title tu. Dan dia bukan mudah. Jadi kalau kita cakap macam, hui bahagia dia, Atuk apa rahsia Atuk dia tak ada sweet sangat sebenarnya kan. Dia tak seperti mana kita taklah bersuap setiap hari. Sebenarnya kita sedang melihat seseorang sedang berkorban untuk rumah tangga itu, sama ada dia suami ataupun isteri. Dan yang paling bagus, kedua-duanya sekali. Masya Allah. Itu yang paling bagus sekali. Saling berkorban. Saling berkorban, saling beri. Rumah tangga dibina dengan apa yang kita beri, bukan apa yang kita dapat. Sebab tu dalam Islam, Allah Al-Haq, Allah ceritakan terus apa suami yang perlu tunaikan, apa hak yang suami perlu tunaikan, apa hak yang isteri perlu tunaikan. Apa yang kita bagi, kan? Apa yang perlu hak. Suami perlu bagi nafkah, perlu bagi, isteri perlu menyelakan rumah tangga, isteri perlukan perlu beri ketaatan. Maknanya apa yang diberi, bukan apa yang dapat sebenarnya. Apa yang kita bagi. Dan bila kita faham benda ni, kita kata, oh ya, barulah bertoleransi kita. Oh, tapi dia tak boleh nak bagi macam ni. So okey, dia ada kelemahan ni. Tengok apa kelebihan lain yang telah dibagi secara kita tak perasan. Kita akan lebih menghargai pasangan kita itu. Insya-Allah, pengorbanan Ustaz kan. Itu yang susah Ustaz, sebab kita kena beri tanpa kita nak kena rasa orang kena balas apa yang kita beri. Itulah pengorbanannya. Dan kita akan sambung sikit lagi lepas ni. Kita akan berhenti rehat seketika untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin. Semalam kat negara lain, hari ni kat negara lain, kawan kita kata kan. Untuk Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah Al-Haq. Ustaz bila kata memberikan hak tanpa meminta hak, satu yang berat Ustaz. Tapi kena usahakan untuk dapatkan
Sebenarnya semua benda bila dimudahkan Allah, benda tu akan mudah bagi diri kita. Jadi mana kita minta Allah Subhanahu Wa Taala teruskan kita, diberi kekuatan pada kita untuk membuat ketaatan. Sebab kalau kita ni dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa juga ketaatan, benda tu mudah bagi kita. Tapi kalau benda tu disusahkan oleh Allah, tidak dibantu oleh Allah, benda tu susah bagi kita. Berat. Benda mudah je lah. Contoh sembahyang pagi ya, subuh lah. Kalau orang dimudahkan, dia mudah bangun. Kalau dia disusahkan bangun, memang susah bangun lah. Kan pukul 8 pun tak bangun lagi. Maknanya semua benda sekecil mana sembahyang, waktu sembahyang macam tu sendiri pun, apatah lagi dalam benda-benda yang lain, rumah tangga, rezeki dan sebagainya. Apa-apa hal, baliklah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bincang Allah Al-Haq, Allah tu yang maha benar. Kita minta pada Allah Al-Haq ini supaya Allah bagi bantuan kepada kita pada apa yang kita usahakan. InsyaAllah. Cakap tentang bantuan Ustaz, ada rakan kita ni bersama dengan tahun baru kan, saya dah hilang nama dia tadi kat FB. Dia tanya, macam mana Ustaz untuk tahun ni nak jadi rajin? Ada panduan tak Ustaz? Okey. Ini maknanya kita punya azam tahun baru. Azam tahun baru kita nak ubah benda-benda yang tak baik, ataupun kita nak menyempurnakan azam tahun lepas. Azam tahun lepas tak tercapai. Tak habis lagi. Okey. Saya nak kongsikan pada hari ini dan minta kita catat. Kalau tak catat, minta kita hafal. Minta kita hafal. Okey. Sebelum saya ceritakan macam mana ubah diri kita ni daripada malas ke rajin ke, daripada baik ke pada benda lebih baik lah, saya nak bawa satu cerita. Saya nak bawa satu cerita. Saya nak bawa satu cerita untuk kita faham analogi dulu. Analogi kita buat cerita pendek dulu. Saya kan DJ kat IT. Kalau saya jumpa satu kawan-kawan ustaz seangkatan ustaz kan, saya suka berkenalan ustaz sama kan. Saya kata ustaz, salam. Oh, ustaz daripada mana? Oh, saya dari Kelantan, saya dari Johor, saya dari Kuala Lumpur, saya dari mana, asal mana kan. Tapi kalau saya jumpa satu orang ustaz, saya kata ustaz, salam. Oh, khabar ustaz, bagus alhamdulillah. Oh, ustaz. Oh, selalu nampak ustaz kat sini, kan. Ustaz asal mana ustaz? Kan. Kalau ustaz tu kata dan jawab saya asal Kuala Lumpur, saya akan tanya soalan kedua. Ustaz daripada ni tak cakap ke Kuala Lumpur. Daripada tak mengaku lah Kuala Lumpur. Kalau ustaz mau tanya macam tu kan. Kalau ustaz tu tanya soalan, saya cakap ustaz asal mana ustaz? Saya asal Kuala Lumpur, saya akan tanya soalan kedua. Kalau ustaz tu Johor ke Kelantan ke apa semua, okey, saya akan berkenalan dan soalan lain lah. Tapi kalau dia asal Kuala Lumpur, saya akan tanya soalan kedua yang wajib saya akan tanya. Apa dia? Saya akan tanya, saya asal rokok tak ustaz? Saya akan tanya benda tu. Sebab ada juga Ustaz rokok tau. Ustaz rokok tak Ustaz? Saya akan tanya benda tu. Saya mana? Saya Kuala Lumpur. Oh, Ustaz rokok tak Ustaz? Itu soalan wajib saya akan tanya kalau di asal Kuala Lumpur. Tak sensitif Ustaz. Ni kalau saya dengan Ustaz tu berdua lah kan. Tapi ni kalau saya cerita saya. Okey. Jadi ustaz kata, ada setengah ustaz daripada Kuala Lumpur kata, tak, saya tak isap rokok ustaz. Ada ustaz kata, jangan beritahu orang lain ustaz. Saya isap rokok juga ustaz kan. Isap rokok juga. Kalau ustaz tu kata dia isap rokok, saya takkan tanya soalan ketiga. Saya akan tanya soalan lain. Kalau ustaz tu kata saya tak isap rokok, saya akan tanya soalan ketiga. Maknanya kalau ustaz tu Kuala Lumpur, siapa nak berkenalan dan dia ustaz Kuala Lumpur, dia asal Kuala Lumpur betul, saya akan tanya soalan kedua. Kalau dia kata dia tak isap rokok, saya akan tanya soalan ketiga. Soalan ketiga apa? Ustaz, pernah tak orang ajak isap rokok? Saya akan tanya. Soalan ketiga, pernah tak ustaz ajak isap rokok? Ada ustaz kata tak pernah. Ada yang kata ustaz, pernah je ustaz, pernah je kan. Saya akan tanya 3 soalan. Okey. Kenapa ustaz Kuala Lumpur, asal Kuala Lumpur saya tanya macam itu? Sebab Kuala Lumpur ni di bandar. Menjadi seorang ustaz asal Kuala Lumpur cabarannya besar. Pengaruhnya besar. Ya, sama ada ayah dia memang terlalu bagus atas sekolah agama, atau dia terlalu nakal di atas sekolah agama. Ada possibility. Nakal sangat bukan sama ada bapa ada terlalu agama atas sekolah agama, atau dia terlalu nakal sehingga di atas sekolah agama. Kalau Ustaz Salim pun sama dia terutama Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni bandar dan dia lebih mencabar. Okey. Dan saya akan tanya soalan kedua, soal rokok. Okey, sebab kalau dia kata tak, penyataan orang ajak. Okey. Kenapa saya tanya 3 benda ni? Sebab perkara yang saya nak kongsikan pada hari ini, macam mana satu tabiat dimulakan. Okey. Ibu kakak tuan-tuan sekalian yang mendengar pada hari ini, ada 3 benda yang akan bentuk tabiat kita. 3 benda kan. Yang pertama sekali, sesuatu benda kalau nak jadikan tabiat, sesuatu benda nak jadi tabiat, dia kena ada pemula. Ada pemula. Contoh macam akak tadi kan, macam saya rajin apa spesifik kan. Rajin bangun pagi, rajin buat satu benda, rajin berniaga, rajin apa semua, spesifikkan rajin tu benda apa, kena ada pemula. Sebab benda tak ada pemula takkan jadi. Kenapa saya tanya ustaz tu, ustaz asal Kuala Lumpur, saya isap rokok tak ustaz? Saya tak isap rokok.
kalau Ustaz tak isap rokok, ada tak pernah orang ajak Ustaz isap rokok? Ada yang kata pernah, ada yang kata tak pernah. Kalau yang kata pernah, mana ada pemula. Ada yang kata tak pernah. Oh bagus, Ustaz ni bagus. Mana tak pernah, tak ada pemula pun. Tak ada orang ajak dia pemula. Tapi kalau ada orang pernah ajak, mana dia ada pemula. Pemula ya. Okey. Kemudian bentuk tabiat yang keduanya adalah ada pengulangan. Ada berulang. Repetition tu kan ada. Contoh katakan saya nak rajin. Okey, 2020 saya nak rajin. Rajin apa? Saya nak rajin bangun pagi dan saya nak jenis hari ni tahun 2020 cerita saya nak jaga rumah saya sentiasa kemas. Ada pemula ke tak? Okey, mula. Kita dah mula dah awal tahun baru ni kemas rumah, kemas store, kemas dapur sebagainya. Ada pengulangan ke tak? Oh, orang akan bersepah. Ada tak kita ulang lagi, kemas lagi ke tak Maknanya ada pengulangan. Yang rukun kedua dia atau syarat kedua ada pengulangan. Apabila orang mengulang, kena ada rukun ketiga. Rukun ketiga apa? Dia kena ada rasa manfaat pada benda tu. Okey, dia rasa manfaat benda tu, dia kekal pada sifat itu. Contoh tadi akak yang tanya, saya nak jadi rajin. Okey, spesifikkan kan apa tu rajin? Spesifikkan apa tu rajin. So, okey, saya nak jadi rajin kemas rumah contohnya kan. Rumah saya memang bersepah pun. Okey, ada tak pemula? Okey, awal baru tahun ni, okey, memang saya dah kemas rumah. Ada tak pengulangan? Okey, hari ni dah 6 hari bulan. So, memang saya dah kemas dah 3 hari, 2 hari saya kemas. Ada tak rasa manfaat? Ya, rasalah sebelum ni macam ada tikus kan. Tapi macam rumah ni macam tak ada tikus lah. Jadi kemas ni menyebabkan tikus tak suka duduk rumah saya contohnya. Dia ada rasa manfaat, dia akan kekal dan berubah dia daripada satu benda ke satu benda yang lain. Istiqomah. Dapat istiqomah sebab dapat rasa manfaat tu. Dan rasa manfaat tu. Okey. Macam tu juga kalau orang isap rokok. Kenapa orang isap rokok boleh jadi penghisap rokok? 3 benda ni tadi. Bagi penghisap rokok di luar, 3 benda ni kenapa? Cuba renungkan kenapa anda boleh penghisap rokok. Ada pemula, ada pengulangan, dan dia rasa manfaat. Mengantuk-ngantuk kalau bawa kereta isap rokok macam hilang mengantuk lah. Dia rasa manfaat, dia jadi penghisap rokok. Kan? Oh, macam tak ada idea isap rokok kan, jadi dapat idea lah. Ada manfaat, dia akan rasa benda tu. Macam mana tukar daripada isap rokok kepada berhenti rokok? Ada kita gantikan isap rokok dengan sembahyang contohnya kan. Ada permulaan, isap rokok je sembahyang sunat. Isap rokok je sembahyang sunat contoh lah kan. Alhamdulillah. Ada pengulangan dan rasa manfaat. Sembahyang sunat lagi banyak idea lah lepas tu dapat. Dia akan berhenti rokok dan menjadi orang yang mengamalkan sembahyang sunat. Maknanya kena cari alternatif Ustaz. Alternatif dan 3 syarat ni mesti kena ada. Kena ada pemula, kena ada pengulangan dan dia rasa manfaat pada benda itu. Jadi bila kakak tuan-tuan sekalian, tahun baru 2020. Okay, kita nak apa juga azam kita. Kenapa azam kita boleh jadi separuh jalan? Sebab mungkin rukun 3 tu tak penuh. Tak cukup rukun dia 3 penuh. Mungkin kita dah ada pengulangan tapi tak rasa manfaat. Okey, saya nak kurus tahun 2020 nak kurus. Dah start dah jogging kan. Okey. Tapi berjogging tak rasa pun dapat kurus, tak rasa manfaat kan. Kita akan tinggal jogging tu sebab tak rasa manfaat. Okey. Yang maknanya tapi nampak macam badan dia macam ringan, kita akan jadi orang mengekalkan benda tu. Dia maknanya kena cari benda lain lah. Maknanya kena cari benda yang bermanfaat. Cari juga Ustaz kan. Cari sampai kita rasa manfaat lah benda ni. Apa benda pun. Kita rasa manfaat, kita akan kekal benda ni. Benda ni sebenarnya sama ada perangai buruk atau perangai baik sebenarnya. Dan kalau kita nak dapat jadikan dia sebagai perangai baik kan, 3 benda ni kena lalui. Jadi kenapa orang boleh buat separuh jalan? Sebab dia tak cukup rukun. Mungkin tak ada pemula. Saya nak berubah. Saya nak kurus tahun 2020 tapi makan tidur. Makan tidur. Dengan harapan pagi-pagi bangun jadi kurus. Macam mana nak kurus? Macam mana ibu kakak? Kurus harapan je. Macam mana nak kurus? Makan dengan harapan saja. Memang taklah. Tak ada pemula. Tapi dah ada pemula. Oh, dah jogging dah jaga makan dah. Dah jogging kan. Okey, antara jogging dengan jaga makan, nak kurus kena jaga makan. Jaga makan lagi penting. Joggingnya setengah jam, makannya 2 jam pun tak berjadi juga. Okey. Maknanya kita kena ada pemula, kena ada pengulangan, rasa badan jadi macam lebih slim lah, rasa macam lebih cergas lah, lagi ringan lagi sihat lah. Kita akan mengekalkan benda tu. Jadi begitulah. Selamat datang bercanda jadi rajin. Itu rukun dia.
kena melalui rukun dia. Ada rukun ni, insya-Allah kita akan menjadi tabiat bagi diri kita. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Kan kita kata, Ustaz saya nak putih macam Ustaz. Kurus memang dari azali. Memang kurus, Alhamdulillah. Tapi itu bila kita kembali kepada Al-Haq Allah SWT, Ustaz, kan betapa kehidupan kita ni memang kita kena aturkan elok-elok sebab Allah dah aturkan juga, Ustaz, kan. Okey, dalam mengaturkan hidup kan, Allah SWT, Al-Haq Allah SWT dah bagi kita panduan. Salah satu cara yang perlu kita ikut dipanggil sunatullah. Sunatullah, kita kena faham sunatullah. Sunatullah ni ada dua benda yang penting sangat untuk ibu-ibu kakak faham. Sunatullah ni mana sifir alam ataupun maknanya peraturan alam. Ada dua benda. Sunatullah ni kalau dalam bahasa Inggeris nak senang faham lah kan, nak senang faham kan. Ada dua benda yang sangat penting. Pertama, sunatullah ni dia ada dua benda yang sangat penting. Yang pertama sekali adalah rule of nature. Rule of nature kita kena faham. Maknanya semula jadinya apa? Fitrahnya apa? Contohnya fitrah manusia, rule of nature dia akan jadi tua. Kalau kita faham benda tu, okey, kita memang akan tua. Belapan dada lah. Cumanya ada orang tua yang sihat, ada orang tua yang sakit. So ini maknanya aging proses kita tu, rule of nature dia, kita akan tua tapi aku nak jadi orang tua yang sihat. So macam mana? Jaga makanlah vitamin-vitamin yang, makanlah benda-benda yang baik, kita bersenamlah. Mana rule of nature tu. Kan itu dengan sunatullah. Yang keduanya sebab musabab. Sebab musabab ni cause and effect lah. Apa yang kita buat dan apa kesan dia tu. Jadi Allah SWT Al-Haq, Allah bagi kita panduan-panduan hidup kan, hukum-hukum, dan juga ada peraturan daripada Allah, ada peraturan alam yang Allah ceritakan. Peraturan alam dari kehidupan kita ni kita kena ikut biar untuk kita kena faham. Dan peraturan alam atau sunatullah ni dua benda yang penting. Saya ulang balik. Pertama, rule of nature tadi, saya semula jadinya, ataupun dipanggil sebagai rule of nature ni maknanya maknanya alamiah dia. Sudut alamiah ni apa yang biasanya jadi, okey. Kemudian yang keduanya adalah apa nama sebab musabab. Kita nak jadi orang berjaya 2020. Okey, apa sebab musabab yang perlu kita cetuskan? Kalau kita baca surah Kahfi, ayah-ayah ibu-ibu sekalian kan, kenapa Zulqarnain menjadi orang yang hebat? Kerana dia banyak mencetuskan sebab-sebab berjaya. Kita baca surah Kahfi, kita akan jumpa fa'atba'a sababa thumma atba'a sababa. Dia mencetuskan sebab-sebab untuk bahagia, sebab-sebab untuk berjaya, sebab-sebab untuk menjadi orang hebat, cemerlang dan sebagainya. So cetuskanlah. Itu dipanggil peraturan alam ataupun sunatullah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita sampai hujung-hujung Ustaz. Mungkin ada sikit kesimpulan untuk pertemuan kita. Okey, ibu kakak tuan-tuan sekalian, Allah Al-Haq, Allah yang Maha Benar. Okey, kesimpulan dia, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dua sumber. Pertama, para nabi dan rasul untuk bagi panduan pada kita. Yang keduanya iaitu Al-Quran ataupun hadis itu sendiri yang menyebabkan kita ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai orang yang boleh berada dalam siratal mustaqim, jalan yang benar. Jalan yang benar untuk pulang ke akhirat, jalan yang benar untuk menjadi khalifah di muka bumi dengan keadaan yang baik. Kan? Jadi maknanya bukan akhirat. Islam bukan agama akhirat semata-mata. Islam bukan agama dunia semata-mata. Islam agama dunia akhirat. Islam agama yang membawa orang cemerlang di dunia, cemerlang di akhirat. Bukan semata-mata akhirat, bukan semata-mata dunia. Dunia akhirat seimbang, dunia dan juga akhirat. Kita akan berjaya. Jadi Allah Al-Haq, Allah yang Maha Benar, ceritakan jalan kebenaran itu apa untuk kita ikuti, untuk kita turuti, dan untuk kita melihat hasilnya yang bagaimana, dan berusahalah ke arah itu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai hujung Ustaz. Doa untuk sama-sama aminkan. Kita akhiri dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa kami ya Allah. Perbaikilah diri kami ya Allah. Bantulah kami untuk memperbaiki diri kami ya Allah. Tutuplah keaiban-keaiban kami ya Allah, dan bantulah kami untuk memperbaiki keaiban kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang soleh dan soleha ya Allah.
Jadikanlah pasangan kami pasangan yang soleh dan soleha ya Allah. Jadikanlah zuriat dan keturunan kami orang yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kumpulkan kami dan keluarga kami dalam keadaan bahagia di dunia, dan kumpulkan kami dan ahli keluarga kami di akhirat dalam keadaan bahagia ya Allah. Perbaiki akhlak kami ya Allah, perbetulkan niat kami ya Allah, perkuatkanlah azam kami ya Allah, permudahkan jalan kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian doa dan juga ilmu hari ini dengan nama Allah SWT Al-Haq. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.